Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 18 hari bulan 3 2021 bersamaan dengan 15 Sya'ban. Kita panggil hari ini hari nisfu Sya'ban. Nisfu itu makna separuh, setengah Sya'ban itu makna nisfu. Tahun 1443 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Kitab zikir yang dikumpul oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apa nama kitab? Pelajar-pelajar tulis nama penuh kitab ni. Tulis nama penuh kitab. Kitab Azkar ni nama apa dia? Kau tak ada panggil nama apa? Nama kita Al-Azkarun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tulis nama dia, Hilyatul Abrar. Hilyatu al-Abrar wa Syi'arul Akhyar. Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhisid da'awati wal azkar al-mustahabbati fil laili wan nahar. Senyak tak menulis. Menulis apa pen tak ada. Kena setiap pelajar wajib kena ada pensel. Tulis nama kitab. Tulis di kitab. Nama orang tanya kitab ke apa ni? Kitab Azkar. Imam Nawawi buat nama apa? Tak tahu. La. Nama dia Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhisid da'awati wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar. Itu nama asal dia. Kemudian diringkaskan dengan nama Al-Azkarun Nawawi. Sebab apa Nawawi? Nawawi yang kumpulkan. Sebenarnya Al-Azkarun Nabawi. Bahawa betul zikir-zikir yang diambil daripada Nabi SAW. Mungkin oleh kerana sebahagian daripadanya tidak daripada Nabi, maka Imam Nawawi kekalkan dengan nama An-Nawawi. Nawawi kumpul, Nawawi susun. Alhamdulillah. Sambungan kita bagi pelajar yang ada kitab ni, yang ada edisi terjemahan ini, muka surat 78. Muka surat 78, bab yang ketiga, zikir ketika mendengar azan dan iqamah. Dalam bahasa Arab, babu ma yaqulu man sami'al muazzina wal muqim. Bab bacaan bagi mereka yang mendengar azan dan juga iqamah. Apa kita nak baca? Ini kita nak belajar hari ini, insya-Allah. Yustahabbu an yaqula man sami'al muazzin wal muqim mithla qawli. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunatkan bagi orang yang mendengar azan dan iqamat untuk mengulangi bacaan tersebut. Kita kena ikut apa yang dikata oleh muazzin, kecuali pada bacaan hayya 'alas salah. Kita kata apa? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawab, la haula wala quwata illa billah. Yang lain-lain kita baca sama je. Sama dia. Sebab Nabi sebut, apabila kamu dengar azan, kamu kata seperti muazzin kata. Jadi kalau kita tak kata seperti muazzin, maknanya kita dah tukar. Kita dah tukar format. Kecuali di sini, hayy alataini. Dalam bahasa Arab kata hayy alataini. Hayy alataini, dua hayya.
Itu panggil hayya ala tani. Dua hayya, dua kali hayya ala salah, hayya ala falah. Maka di situ kita kata la haula wala quwata illa billah. Siapa suruh kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tengok makna dia. Hayya ala salah. Weh, mari solat. Kita pun jawab la haula wala quwata illa billah. Aku tak mampu nak pergi solat. Tak mampu nak bangkit daripada tempat tidur, tempat duduk, tempat makan ini kecuali dengan pertolongan Allah. Maknanya kita serahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Barulah kita mampu nak pergi. Kalau tidak, tak rak nak pergi, kita kata tak rak. Hayya 'alal falah, mari ambil kemenangan. Kita kata kita tak mampu nak pergi kecuali dengan pertolongan Allah. Dan juga ketika lafaz at-taswib. Semalam kita dah baca dah, belajar taswib. Apa dia taswib? Dua dalam lafaz azan, tarji' dan tarji' dan taswib. Kalau tarji' maknanya kita ulang balik asyhadu alla illallah tu. Asyhadu anna Muhammad sebelum kita kuatkan suara. Ini dia panggil taswib. Taswib ni meletakkan kebaikan daripada solat daripada tidur. Daripada tidur. Baik, tengok dalam kitab. Dan pada lafaz as-salatu khairum minan naum, kita nak jawab apa? Dalam kitab kita Imam Nawawi kata, elok kita kata, ini bukan daripada hadis, tulis, ini bukan dari hadis. Cuma istihsan daripada ulama sesuai dengan respon kepada kata-kata muazzin. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kita pun jawab sadaqta wa bararta. Engkau telah berkata benar dan berbuat baik, Pak Bilal. Itu maksud dia. Tulis. Nombor 2. Ada pendapat ulama kata kita jawab ketika itu jawab dengan apa? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum. Ini pun tidak adalah hadis juga. Benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat lebih baik daripada tidur. Maka di sini dibahaskan oleh para ulama, ada yang mengatakan kita kekalkan lafaz asli dia. Kekalkan lafaz as-salatu khairum minan naum. Kemudian kalau nak tambah yang ni sadaqta wa bararta boleh. Tapi lafaz asal kena kekal. Sebab di sini tidak ada perubahan jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh ubah. Yang Nabi suruh ubah di mana? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah suruh ubah. Di sini tidak ada perubahan. Maka kekalkan dia dengan apa? Dengan as-salatu khairum minan naum. Kamu ni kita jawablah sadaqa Rasulullah. Kita kata sadaqta wa bararta. Tapi kekalkan yang asal itu lebih utama. Tulis di kitab tu. Kekal. Sebab Nabi suruh kekalkan. Mu kata seperti muazzin kata. Kalau kita tak kata, jadi kita tak kata seperti muazzin. Baik. Wa yaqulu fi kalimatai iqamah. Waktu kita qamat pula, dua kalimah lafaz qamat itu qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kita nak kata apa? Dijawab dengan ucapan aqamahallahu wa adamaha. Tulis, ini pun bukan daripada hadis. Ini dia panggil respon daripada para ulama. Dia kata senang kita nak jawab aqamahallahu wa adamaha. Semoga Allah Ta'ala menegakkannya dan mengekalkan solat ini. Orang akan lakukan sampai bila-bila. Maka itu dia panggil tidak warid daripada sunnah. Cuma begitulah lafaz yang disusun oleh para ulama. Kita sama ada kita nak jawab macam dia, qad qamatis salah, qad qamatis salah, atau kita kata aqamahallahu wa adamaha. Yang pentingnya Nabi suruh ikut apa yang dikata oleh muazzin. Mana ada terbukalah sikit di sini. Dan pada lafaz ni. Pada lafaz mana? Wa yaqulu aqiba qawlihi,
selepas daripada muazzin kata, di sini ada hadis. Tanda baik. Dan kita nak dengar pelajar-pelajar kita selepas daripada ni jawab azan di sini macam ni. Bila muazzin selesai daripada tasyahud, dia kata apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, asyhadu anna Muhammad. Yang kedua, kita apa kata? Kita kata apa? Ikut semua. Kita kata wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa, kemudian dia kata apa? Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Tahu di mana tempat nak baca? Mana tempat nak baca ni? Selepas muazzin selesai daripada asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang kedua. Kata semua dah. Bacaan ni ada dalam kitab Perisai Muslim. Bagi jemaah yang ada Perisai Muslim edisi ni, edisi biru ni, muka surat 25. Muka surat 25. Ucaplah selepas muazzin mengucap kalimah syahadah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang kedua tu kita baca wa ana, ikut semua, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikut semula. Sekali lagi, betul balik bacaan. Jadi selesai daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua kita baca ni. Ikut baik, kena ingat belakang ni. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Ingat, coba kata. Nak jawab azan ni, siapa tak kata? Mudah ya. Lepas pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Dia tukar sikit format. Kalau zikir petang, raditu billahi rabba, wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Ni tukar. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Ingat deh. Azan Isya ni kita nak dengar pelajar-pelajar jawab ni. Kalau tak ingat, tak buku depan muka. Ingat dalam Perisai Muslim ada ni. Hadis ni sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga Ibnu Khuzaimah. Baik, yang ini agak ketinggalan, tak ramai orang di sini ni. Tak ramai orang jawab. Yang boleh jawab orang belajar. Siapa dia cinta dengan sunnah, belajarlah. Belajar. Tengok je dalam Perisai Muslim muka surat 23 ataupun tarik dalam aplikasi Perisai Muslim dalam handphone, tulis azan, jawab azan, keluar lalu. Mudah. Yang mana dia dapat tu tolong bagi pada kawan-kawan tu. Baik, tengok dalam kitab. Setelah selesai menjawab semua ucapan azan, kita jawab semua ucapan azan, diikuti dengan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, selepas daripada muazzin la ilaha illallah, kita kata apa? Selawat dulu. Jangan lupa ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling ringkas setakat tu. Kalau nak baca selawat penuh, Allahumma salli ala Muhammadin sampai ke innaka Hamidum Majid, lagi baik. Tapi ringkas pun tak apa, jangan tak ada. Kemudian dan dilanjutkan dengan membaca doa ni.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Setakat itu hadis dia sahih. Tengok di bawah nanti. Ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, itu riwayat lain. Tapi kalau kita berhenti setakat wa'adtah cukup. Ya Allah, Tuhan seruan yang sempurna ini, Tuhan bagi solat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan tertinggi dan makam yang terpuji, serta bangkitkanlah dia di satu tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Biasalah dengar tak? Dalam TV ada, dalam radio ada ni, kan? Kemudian disambungkan dengan membaca apa saja doa untuk urusan dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab apa dia suruh lepas kita jawab azan, kita selawat, kita doa untuk wasilah, minta kuasa syafaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita pun baca doa yang kita nak untuk kita. Sebab tulis itu pelajar, kerana doa di antara azan dan iqamat mustajab. Di antara tempat mustajab doa bila? Antara azan dan iqamat. Lepas kita doa, kita pun salat sunat qabliyah. Alhamdulillah. Tengok nombor 99 dalam kitab terjemahan. Wa rawaina an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Tulis tepi kita. Sekarang Imam Nawawi bawa dalil kepada apa yang disebut di atas tadi. Di atas tadi dia tak bawa dalil, dia bawa penjelasan, susunan. Sekarang ni kita masuk kepada pendetailan, kepada dalil, sandaran kepada apa yang kita nak buat. Ini jelas. Jangan kata pula belajar tak ada dalil. Ini dalil sudah dibawa kepada kita. Alhamdulillah. Maksudnya, kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar seruan azan, bila kita dengar muazzin kata, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Kita kena kata seperti muazzin kata. Kata seperti muazzin kata. Kecuali mana? Kecuali tempat yang Nabi suruh ubah, baru kita ubah. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Nombor 100. Ikut terjemahanlah. Anak aku sekarang ni kita ikut nombor terjemahan. Kalau saya ikut nombor saya ni 102, lari. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Iza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul. Bila kamu dengar azan, kamu kata, jawab seperti muazzin kata. Selesai daripada azan, summa sallu alayya, kemudianlah kamu berselawat ke atasku. Tanda pelajar-pelajar, letak garisan di situ. Ramai orang tertinggal selawat ni. Ramai orang tinggal. Punca sebab dia tertinggal, sebab maha guru besar dia tak baca. Siapa dia maha guru besar dia? Siapa? TV dengan radio tak baca. Sekarang ni alhamdulillah ada stesen TV, ada radio yang dah mula baca. Kita kata jazahumullahu khairah. Kerana mereka menghidupkan, memperingatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa sallu alayya, kemudian kamu selawat ke atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan, siapa dia selawat ke atasku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah selawat katanya 10 kali. Mana Allah Ta'ala bagi rahmat pada 10 rahmat. Thumma salullaha lil wasilah, kemudian mintalah dengan Allah untuk aku al-wasilah. Apa dia al-wasilah itu? Iaitulah fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah ni kuasa syafaat, suatu kedudukan yang besar dalam syurga.
la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, tidak layak jawatan ini kecuali seorang saja daripada hamba Allah Ta'ala. Wa arju an akuna anahu, Nabi kata aku mengharap akulah orang itu. Jadi kalau kita doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai ke akhir, faman sa'ala liyal wasilah, siapa dia minta untuk aku kuasa syafaat ini, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah, orang ini berhak menerima syafaat Nabi pada hari kiamat. Nak tak nak? Nak syafaat? Selawat. Jawab azan, selawat, doa. Baru kita boleh. Ini orang jawab azan, buah. Sudah azan, geger. Lepas tu nak syafaat Nabi, layak ke tidak? La. Sebab kita tak melaksanakan tugas yang besar ini. Tulis belajar. Hadzal hadis sahih rawahu Muslim dalam sahihnya. Baik, kita pergi pada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-101. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Kita belajar terus. Apabila muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, kamu pun kata juga Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kamu pun kata asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qal, kamu pun kata juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat ni, selepas daripada ni, kita nak baca apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kena ingatlah tu. Raditu billahi rabba, wa bi Muhammadin rasula, wa bil islami dina. Jangan lupa. Kemudian muazzin kata hayya 'alas salah, kamu kata la haula wala quwata illa billah. Thumma qala, muazzin kata hayya 'alal falah, kamu kata la haula wala quwata illa billah. Kemudian muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar. Qal, kamu kata juga Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muazzin kata la ilaha illallah. Qal, kamu pun kata la ilaha illallah. Nabi kata apa? Min qalbihi, siapa dia jawab azan tadi daripada hati dia. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai ke akhir kita jawab dengan hati kita, dengan keyakinan kita, apa jadi? Dakhalal jannah, orang ini berhak masuk syurga. Nak syurga ke tidak? Jawab azan. Nak syafaat Nabi ke tidak? Selawat dan doa untuk Nabi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, barulah kita dapat. Alhamdulillah. Hadis ini rawahu Muslim fi sahihihi. Baik, kita pergi pula kepada hadis yang ke-102. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'ul muazzin, ketika siapa dia kata ketika dengar muazzin kata bila tu? Tulis. Qala, muazzin kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tulis. Kalau tidak tak jumpa cari tepat. Bila muazzin kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua kita berkata, tulis itu. Kita kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Tutup setakat tu kurungan. Tutup. Lama membaca juga pas itu kan? Ngapa? Maka ghufira lahu zambuhu. Diampunkan baginya dosa-dosa dia. Jangan baca tu. Itu kelebihan. Tutup kurungan setakat tu. Tutup kurungan setakat mana? Setakat wabil islami dina. Jangan baca ghufira lahu tu. Itu kelebihan. Maka diampunkan dosa-dosanya. Wa fi riwayatil man qala hina yasma'u muazzin wa ana ashhad. Ada riwayat kata selepas daripada muazzin kata wa asyhadu anna Muhammad, kita kata wa ana ashhad alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Muslim. Faham tak? Faham ke tak faham tu? Kenapa faham? Jangan kata faham ustaz. Faham semua pelajar ni. Sebab kita nak aman ni. Nah, mulai sekarang semua pelajar jawab azan dengan sempurna, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada hadis 103. Wa ruwina fi sunani Abi Daud an Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin sahih. Imam Nawawi kata kami riwayat dari Sunan Abi Daud daripada Aisyah dengan sanad yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'al muazzin yatashahhad qala wa ana wa ana. Wa ana wa ana. Maksudnya bila Nabi kita dengar muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin kata, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi kata wa ana, aku pun sama juga bersaksi. Tapi bila tamak kepada wa anna Muhammad Rasulullah yang kedua, kita kata wa ana asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhir. Baik, hadis ini dalam Abu Daud, sanad dia sahih. Hadis 104. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jabir meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa dia baca ketika dia dengar azan, dia baca apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adtah. Berarti setakat tu je. Apa kita dapat? Tengok dalam hadis. Tengok dalam terjemahan dia. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka orang itu akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis ini rawahu Al-Bukhari dalam sahih dia. Pelajar-pelajar tertanya-tanya, rasa pelik lah. Pelik ke tidak? Dalam TV dia kata Allah apa ni? Ati Sayyidina Muhammad. Tuh. Kenapa dia tambah Sayyidina? Semua dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam Bukhari, dalam Muslim, dalam riwayat ini tidak ada Sayyidina. Jadi kita kekalkanlah seperti lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau orang nak tambah juga, tambah. Tapi kita kata tidak ada dalam, tak ada lama, tidak ada tambahan dalam ni. Dalam riwayat yang sahih tidak ada tambahan. Nah, kalau tuan-tuan nak tambah sendiri, tambah. Kalau tuan nak tambah sendiri, tambah. Tambah. Tapi jangan kata riwayat Bukhari. Bukhari tak ada lafaz itu. Jangan nisbah kepada orang yang orang tak kata. Ini bahaya. Kadang-kadang kita ni nisbah kepada benda yang tidak ada. Benda yang tidak ada kita tambah. Kita kata jangan tambah-tambah. Jangan menambah riwayat yang tidak ada. Nak baca. Hadis yang ke 105.
wa ruwina fi kitab ibn sunni. Ni tanda baik ni. Dan diriwayatkan daripada kitab Ibn Sunni. Tulis pelajar, kitab Ibn Sunni nama dia Amalul Yaum wal Lailah, amal harian siang dan malam, daripada Muawiyah. Diriwayatkan atau dikatakan Nabi kita bersabda, apabila mendengar muazzin, diriwayatkan Nabi baca Allahumma ja'alna muflihin, ya Allah jadikan kami dari golongan orang yang berbahagia. Tulis ni pelajar, hadis yang ke-105 ini, Allahumma ja'alna muflihin. Tulis, hadis ini dhaifun jiddan. Tulis pelajar di kitab tu. Nanti kamu pergi mengajar orang pula tak tahu apa. Tulis hadis 105 ini, darjat dia dhaifun jiddan. Bahkan dalam kitab muhakkik kepada kitab Al-Azkar ini, Syekh Al-Hilali mengatakan hadis ini maudhu', lebih rendah daripada dhaifun jiddan, terlalu lemah. Sebab apa? Sebab rawi dia Nasr bin Tarif muttahamun bil wad'i, seorang yang dituduh mereka hadis palsu. Sebab itulah bagi dia hadis ini maudhu'. Syekh Mahyudin Masturi kata dhaifun jiddan. Tulis kitab, hadis ini dhaifun jiddan, hadis 105 ni. Jadi kalau kita tak baca pun tak apalah. Sebab apa? Sebab dia terlalu lemah. Jadi kita ambil yang lemah-lemah tak apa, tapi kalau terlalu lemah jangan. Kan? Terlalu lemah jangan. Baik, hadis 106. Waruwina fi sunani Abi Daud. Tengok. Kami riwayatkan juga dalam Sunan Abi Daud an rajulin, daripada seorang laki-laki, daripada Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab an Abi Umamah Al-Bahili, daripada sebahagian daripada sahabat Nabi, bahawa apabila Bilal melaungkan iqamah, qad qamatis salah, dikatakan Nabi jawab, aqamahallahu wa adamaha, semoga Allah sentiasa menegakkannya dan mengkalkannya. Sebab tu kita jawab kan. Tapi apakah kedudukan hadis ini? Hadis 106 ini, tulis pelajar, kata di muhakkik, dia kata hadzal hadis darjat dia dhaifun jiddan. Sebab itulah kita kata aqamallahu wadahama itu bukan hadis yang sahih, tak sabit daripada hadis yang jelas. Tulis, hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah. Dikeluar oleh Imam Abu Daud, tapi terlalu lemah dia. Sebab apa? 3 sebab hadis ini terlalu lemah. Yang pertama, rawi dia ada salah pada rawi, mubham, tidak dikenali. Yang kedua, Syahr bin Haushab dhaif. Yang ketiga, Muhammad bin Thabit dhaif. Fal hadisu dhaifun jiddan. Mana hadis ni dhaifun jiddan, hadis aqamahallahu adamaha. Habis kita nak jawab apa? Jawab qad qamatis salah juga. Ataupun oleh kerana dalam kitab fiqh kita kata aqamahallahu adamaha, baca jelah. Tapi jangan sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kita nak sandar ni yang sahih. Yang terlalu lemah ni, terlalu dhaifun jiddan, tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah. Baik. Pada semua lafaz iqamah yang lain, beliau mengucapkan sama seperti yang terdapat dalam hadis Umar. Jadi hak sini ya, qarqamatis salah ni nak ubah ke tak ubah? Kalau ubah kita nak kata apa? Aqamahallahu adamaha. Tapi perubahan itu dengan lafaz, dengan riwayat yang dhaifun jiddan, terlalu lemah. Jadi kekalkanlah qarqamatis salah, ataupun kita ikut lafaz fuqaha aqamahallahu adamaha tanpa nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadah, jelas. Mari kita pindah kepada hadis 107. Hadis 107. Wa ruwina fi kitab Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
kana iza sami'a al-muazzin yuqim. Dengar ni pelajar. Abu Hurairah apabila mendengar muazzin iqamat, dia pun mengucap bacaan ini. Bacaan mana? Allahumma rabb hazihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah salli ala Muhammad wa atihi su'lahu yaumal qiyamah. Ini bacaan siapa? Bacaan Abu Hurairah, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis, ini daripada bacaan sahabat. Sanad dia macam mana? Muhakkik kata sanaduhu dhaif. Sanad dia lemah. Tapi adalah bacaan tu, tidaklah terlalu lemah, dhaif, lemah. Maka di sini kita simpulkan bahawa, tulis kesimpulan. Kesimpulannya, azan, menjawab azan jelas dengan hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab azan kecuali hayya 'alataini, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan juga ketika at-taswib, as-salatu khairum minan naum, kita nak tukar ke tak tukar, jawabnya kekalkan. Azan sama, iqamat sama juga, jawapan yang sama, kecuali ketika qad qamatis salah, qad qamatis salah. Nak tukar ke tak tukar? Kalau tukar, riwayat yang ada dhaifun jiddan, terlalu lemah, maka kekal pun boleh. Kalau nak tukar juga, jangan kata hadis, kita kata ada dalam kitab fiqh. Alhamdulillah. Dan jawapan kepada azan, iqamat seperti azan, sama dengan azan juga. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia selepas qamat dia baca jawab, dia doa seperti doa selepas azan. Kita kata wallahu a'lam. Kesimpulannya, doa selepas iqamat sama seperti doa selepas azan. Tulislah kitab tu. Nanti cari tak jumpa. Baik. Faslun. Tengok kitab. Apabila seseorang ketika solat mendengar azan. Tulis tepi kitab. Kita tengah solat sunat ni. Tiba-tiba orang azan. Nak jawab ke tak jawab? Bolehkah dalam solat? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak imam apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Kita berjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh jawab tak boleh jawab? Tengok kitab. Qala an-Nawawi rahimahullah, iza sami'al muazzin awil muqim wa huwa yusalli. Apabila seorang seketika solat mendengar azan atau iqamat, lam yujibhu fi salah, maka dia tak boleh jawab. Jangan jawab azan dalam solat, diam je, tak usah jawab. Fa iza sallama minha, bila dia dah bagi salam nanti, ajabahu kama yujibu man la yusalli. Kita jawab azan sebagaimana orang yang tak salat jawab azan. Kalau azan dah sudah, kita doa yang untuk azan. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, sampai ke akhirnya. Baik. Kalau jawab juga, apa hukum? Ini yang kita nak jawab ni. Yang kata tak jawab tu jelas. Tapi andai kata dia jawab juga, apakah hukum? Qala an-Nawawi rahimahullah, falau ajabahu fi shalah, kalau dia jawab juga dalam salat, kuriha, makruh. Walam tabtul salatuhu, tidak batal salat. Ini penting jawapan ni. Mana Nawawi kata, kalau dia jawab juga, kalau dia jawab juga tak batal salat, tapi makruh perbuatan itu. Baik, para jemaah sekalian, wa hakadha iza sami'ahu wa huwa 'alal khala, orang duduk dalam tandas, tengah duduk buang air, orang azan, jangan jawab. Nak jawab juga, jawab dalam hati. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, jawab dalam hati, jangan jawab mulut. Fa idza kharaja ajabahu, bila dia keluar tandas, dia pun jawab la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah. Ingat dah. Baik. Fa amma idza kana yaqra'ul Quran,
kita tengah baca Quran, apa hukum? Kita tengah baca Quran, orang azan. Atau kita sedang bertasbih. Kita tengah bertasbih. Atau tengah baca kitab hadis, tengah mengajar. Atau lain-lainnya, fa innahu yaqta' jami' hadza. Kita kena berhenti baca Quran, berhenti kuliah, jawab azan. Summa ya'udu ila ma kana fi. Kemudian kita pun balik semula, sambung balik baca Quran. Auzubillahi minasyaitonir rajim, sambung balik. Tengah mengajar, sambung balik. Kita berhenti dulu azan. Kalau azan sinilah, azan masjid kita ni. Kalau azan dari radio tak payah jawab, teruskan. Summa ya'udu ila ma kana fi. Kemudian dia sambung balik baca Quran, li annal ijabata tafut. Kalau mu tak jawab waktu tu, habislah waktu. Orang habis azan, habislah waktu jawapan. Rugilah kita. Wa huwa ma fihi la yafutu ghaliban. Tapi kalau kita nak baca Quran boleh sambung lepas ni. Tak sempat lepas isya nanti, lepas malam boleh lagi. Wa haitsu lam yutabi'u. Jadi dia ketika tidak mampu mengikut bacaan muazzin hingga selesai, maka dianjurkan untuk mengejar baca tersebut selama jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi kalau kita tak boleh nak ikut azan, jadi kita boleh baca terus. Kemudian kita sambung balik azan apa yang tertinggal setelah selesai azan. Jadi itu dia panggil, tengok dalam kitab ni kata, maka dianjurkan untuk mengejar bacaan tersebut selama jangka waktunya tidak terlalu panjang. Manakala kita boleh berhenti, berhentilah. Kalau tak boleh berhenti, teruskan. Kemudian kita jawab azan. Lepas daripada itu, kita kata Alhamdulillah. Baiklah, kita ambil satu lagi bab yang terakhir dalam perbincangan kita ini. Babud du'a ba'dal azan. Doa setelah azan. Kita nak baca apa? Tengok hadis Waruwina an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddu du'a bainal azani wal iqamah. Rawahu Abu Daud wal Tirmizi wal Nasa'i wa Ibnu Sunni wa ghairuhum. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Maksudnya Nabi sallallahu bersabda la yuraddu du'a, tidak ditolak doa di antara azan dengan iqamat. Jadi kalau siapa dia ada masalah, ada apa-apalah hajat yang besar, mari kita berdoa di antara azan dengan iqamat. Ini di antara salah satu daripada tempat mustajab doa. Ni duk cari tempat pelik-pelik. Oh, saya nak ada masalah, habis pergi doa dekat kubur lah, pergi doa dekat pusu lah, cari malam-malam hok pelik-pelik. Oh, tak ada riwayat dah. Malam Isra Mi'raj ke malam Maulid Nabi ke malam apa, tidak ada riwayat. Nabi suruh sebut. Nabi kata bainal azani wal iqamah. Hadis ini tulis. Hadis Anas la yuraddu du'a itu sahih, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Wa zada Tirmizi riwayatuhu fi kitab ad-da'awat. Imam Tirmizi tambah lagi. Tambah dalam kitab dia, sahabat tanya Nabi SAW, "Madza naqul ya Rasulullah?" Kita nak minta apa di antara azan dengan iqamat? Nak minta apa? Qal salullahal afiyata fid dunya wal akhirah. Apakah tip doa yang kita nak minta? Maka Nabi kita suruh minta apa dia? Mintalah kebaikan untuk dunia dan di akhirat. Mintalah afiat, keselamatan dunia dan akhirat. Tulis para pelajar sekalian. Tambahan Tirmizi ni, Tirmizi kata hadisun hasan, tapi para muhakkik kata sanad dia ada kata hasan, ada kata dhaif. Baik, kita bolehlah kalau nak minta pun. Tip permintaan antara azan dan iqamat, kita minta apa? Minta kebaikan, keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, kita pergi kepada hadis 110. Dan kami riwayatkan juga dalam Sunan Abi Daud, kitab Al-Jihad. Kitab Al-Jihad. Dengan sanad yang sahih
daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Sintan lah, kita ada tinggal patut pelajar bagi tahu. 109 belum baca lagi. Undur balik. Wa ruwiyana an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah. Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As bahawa seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, para muazzin telah melebihi kami. Muazzin ambil pahala banyak dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kama yaqulun. Mu katalah seperti dia kata. Dia kata Allahu Akbar, mu Allahu Akbar juga. Fa idzan tahaita, apabila selesai daripada jawab azan, fasal tu'ta, maka mintalah dengan Allah. Nasaya tidak fasal tu'ta, nasaya akan diberikan pada kamu permohonan kamu. Mana hadis ini menunjukkan bahawa antara azan dengan iqamah itu mustajab doa. Kata Nawawi, hadis ini diriwayat oleh Abu Daud dan Abu Daud tidak mendhaifkannya. Alhamdulillah, tulis muhakkik kata sanad hadis ini hasan. Sanad dia hasan. Baiklah, kita pergi pada hadis yang terakhir, hadis 110. Wa ruwina fi sunani Abi Daud aidan fi kitabil jihad bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintan la turaddan. Nabi kata dua perkara yang tidak ditolak. Dua perkara tidak ditolak. Apa dia? Au qala ma turaddan. Dua perkara ini tidak direject. Tidak ditolak. Ad-du'a indan nida. Tulis nombor 1, berdoa ketika azan. Maksudnya lepas azan kita doa, mustajab. Wa indal ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'da, dan berdoa ketika perang sedang meletus. Perang duduk korang-korang itu kita berdoa ya Rabbi, itu juga mustajab. Itu juga doa yang mustajab. Kata Nawawi pada sebahagian nuskhah yulhimu dengan ha, ada kata dengan jim yuljimu wa kilahuma zahir. Nawawi kata kalau kita baca yuljimu, yulhimu, dua-duanya benar. Yang penting bagi kitanya hadis ini, tulis hadis 110 ini riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita, iaitulah bacaan ketika azan dan bacaan selepas azan, bacaan ketika iqamat dan selepas iqamat. Jadi kita simpulkan iqamat dengan azan dengan iqamat sama je bacaan, kecuali tempat-tempat yang diminta supaya kita ubah dengan sanad yang sahih, kita ubah. Alhamdulillah. Tamatlah, insya-Allah kita akan sambung lagi. Tulis pelajar, zikir babu ma yaqulu ba'da rak'atai sunnatus subhi. Zikir setelah solat sunat 2 rakaat subuh, apa yang kita nak baca. Insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Bila? Minggu depan. Jadi kita akan ambil 2 malam seminggu, malam Jumaat dengan malam Sabtu, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.